akan lihat kepada 6.2 graf fungsi sinus ke sinus. Kalau sinus macam sakit hidung kan. Okey, sinus. Cosinus dan tangent. Tapi kita panggil sin, cos dan juga tan. Okey. Jadi yang ni apa ni? Pemeriksaan jantung. Okey, kita tak nak yang itu. Kita pergi terus kepada melukis graf. Kita nak tengok bagaimana kita nak melukis graf bagi standard pembelajaran kita, iaitu y sama dengan sin x, y sama dengan cos x dan tangent y sama dengan tangent x, di mana sepatutnya ni dia punya sudut ni ialah lebih besar daripada sama dengan kosong dan lebih kecil sama dengan 360 darjah. Okey. Jadi kalau lihat inilah sebenarnya kelas. Okey. Ini sebenarnya graf bagi sinus. Okey, y sama dengan sin x. Okey, apabila tolong lihat ya, sekejap lagi kita akan lakar. Apabila graf sinus kita y sama dengan sin x mempunyai nilai maksimum 1. Di manakah nilai maksimum kita? Kamu lihat di sini kelas. Maksimum kita 1 dan apabila x sama dengan 90 darjah, okey, 90 darjah, manakala nilai minimum dia ialah negatif 1. Ini awak kena tahu. Minimum negatif 1 apabila kita punya nilai x ialah 270 darjah situ. Okay? Kalau awak guna kalkulator, boleh guna kalkulator, tekan sin 90. Berapa awak dapat? Keluarkan kalkulator. Okay. Dia akan beri nilai. Ni sebenarnya tak perlu nak kamu hafal pun, tak ada masalah. Hanya menggunakan kalkulator, kamu tekan sahaja nilai sin 90. Sin 90. Tekan sama dengan akan bagi nilai 1. Sin 270, 180 akan dapat kosong kalau kamu tengok. Okey, jadi kamu guna kalkulator, kamu boleh lakar dah sebenarnya. Okey, sin lepas tu 180, 270, dia akan beri nilai negatif 1. Manakala sin 360, awak akan dapat kosong. Jadi awak tanda saja 90, 180, 270, 360, dapat sahaja. Kamu boleh lakarkan graf bagi sin x. Boleh kelas? Okey. Seterusnya kita akan lihat kepada cos. Yang ni pun kita boleh guna kalkulator. Bila kita tekan dahulu cos kosong. Cos kosong. Kamu akan dapat 1 dulu. Itu sebab dia mula daripada 1. Okey, cos kosong mula 1. Kalau tadi sin kosong, kosong. Betul tak? Itu sebab dia mula daripada titik kosong asalan kita. Untuk graf cos, dia bermula daripada 1. Bila 90, dia akan dapat kosong. Okey, kamu boleh guna kalkulator. Cos 90 dapat kosong. Cos 180 akan dapat negatif 1. Okey, itu semua guna kalkulator saja. Jadi nilai-nilai itu kamu guna kalkulator, kamu plot dan kamu boleh lakarkan graf. Okey. Di sini nilai maksimum yang awak akan dapat adalah apa? 1 maksimum dia, dan nilai minimum dia ialah negatif 1. Apabila x sama dengan 180, untuk maksimum ada 2, iaitu apabila kita punya x kosong dan 360 darjah. Nilai dia pada 1 maksimum. Okey. Tangent
berbeza. Tangent graf dia berbeza. Dia akan ada tak tertakrif. Ini maksud tak tertakrif iaitu infinity. Okey. Nilai maksimum ialah infinity. Maksudnya kalau kita masukkan dalam kalkulator, okey, yang pertama kita akan masuk tangent tan kosong. Kamu akan dapat kosong mula. Tapi bila kita masukkan tangent 90, kamu akan dapat math error. Maksudnya tak ada nilai, tak tertakrif nilai dia. Bukan tak ada nilai, tak tertakrif nama dia. Okey, iaitu infinity. Maksudnya tidak boleh ada apa-apa nilai. Dia akan pergi saja naik atas. Lepas tu dia akan mula balik dari bawah. Kamu akan dapat tangent 180. Tekan tangent 100. Sekejap. On dulu. Tangent 180. Kamu akan dapat balik kosong. Okey, dia akan balik pada kosong. Lepas tu bila awak buat tangent 270, dia akan pergi math error lagi. Maksudnya infinity. Lepas tu dia mula balik daripada bawah. Kamu ambil pula tangent 360, dia akan pergi berapa? Kosong semula. Jadi nilai kosong di sini akan berada di mana? Bila tangent kosong, bila tangent 180 dan tangent 360. 180, 360. Okey, dan kosong. Nilai X kita sama dengan kosong. Manakala apabila kita kata 90 dan 270, nilai dia tidak tertakrif. Ini adalah graf-graf yang perlu awak tahu untuk sin, cos dan tan. Okey, sekarang sebelum saya pergi pada latih kendiri, tolong lihat dalam buku nilam. Okey, tolong buka buku nilam. Okey, kita akan tengok melukis graf fungsi trigonometri. Okey, kalau awak lihat dalam buku nilam muka surat 131, ini dia bagi tahu kalau kamu nak guna Desmos. Desmos ni adalah aplikasi dalam menggunakan komputer. Menggunakan komputer, masukkan nilai-nilai, dia akan keluar automatik. Tapi dalam exam, mana ada nak pakai yang ni? Okey, tak pakai, kena buat manual. Okey. Yang pertama, untuk graf kita yang pertama, awak boleh lihat contoh dia bagi dalam buku nilam. Dia bagi Y sama dengan sin X. Betul tak kelas? Dia dah buat dah. Okey, sekarang tugas kita nak buat untuk cos. Dengan menggunakan kalkulator, kita perlu cari nilai dulu. Sebelum kita plot. Okey. Seperti yang awak tahu, yang perlu kita tahu di sini ialah cos kosong. Okey, guna kalkulator cos kosong. Berapa dapat? Masukkan nilai dalam kamu punya jadual, tulis 1. Okey. Kosong cos 30. Ni ada 30. 0.866. Jadi kalau kita nak guna 0.866 tapi kalau kita nak plot nanti, kita akan bundarkan. Okey. Cos 60 berapa dapat? 0.5. Cos 90 akan dapat kosong. Dia dekat sini, dia akan tengok kosong 90 yang sebenarnya lah. Yang perlu beri perhatian, kosong 90, 180, 270 dengan 360 sahaja. Okey, kalau ikutkan. Okey. Tapi ni dia bagi 120, 150, tak apa, kita ambil juga. Sebab nanti kita nak dapatkan lebih apa? Lebih jitu lah. Dia punya graf. Okey, 120 berapa dapat? Dia akan patah balik, iaitu negatif 0.5, betul tak?
150 dia akan dapat sama macam 30 negatif 0.866. Betul tak? 180 akan balik kepada negatif 1. Lepas tu 210 dia naik balik, iaitu pergi balik negatif 0.866. 220 dia akan pergi negatif 0.5. Ni guna kalkulator ya? Betul? Guna kalkulator, bukan main ambil nilai ni dari langit. Okey, 270 dapat berapa? Ya, dia akan pergi balik kosong. Jadi maksud ni dia akan menuju balik kepada 1 ni. 0.5, 0.866 dan juga balik 360 darjah dapat 1. Okey. Jadi kalau ikutkan, okey, kita nak apa? Nilai apa? 1, 0, negatif 1, 0 dan 1. Itu saja. Okey, itu saja kalau ikutkan dalam buku teks. Okey, tapi di dalam buku nilam kita ni, kita perlu plot ikut kepada nilai yang dia bagi. Okey, yang pertama kita, saya nak ambil dulu 0. Okey, saya akan plot dulu yang pertama 0. Lepas tu dia pergi kepada cos 0 maksudnya mula daripada 1. Lepas tu 30 darjah 0.866. Okey, 0.866. Kalau lihat dekat sini, setiap daripada satu tempat, satu kotak ni 0.1. 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8. Okey, ni 0.8 sini. Kalau situ 0.88, maksudnya 0.866 dia akan berada atas sikit sini. Tengah-tengah tu 0.866 dia akan berada tengah-tengah sini. 0.9, bawah 0.9. Okey. 60 darjah 0.5. 0.5 dekat mana sini 0.5? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 60 dekat sini tengah-tengah. 90 pergi mana? 0. Betul? Okey. 120 dia akan pergi ke bawah negatif. Mana negatif 0.5? Sini. Negatif bawah. Okey, 120 bawah. 150 dia akan pergi 0.9 sini, jadi negatif 0.8 dekat sini, maksudnya dia berada tengah-tengah lah. 150 tengah-tengah. 180 dapat berapa? 180 dapat negatif 1. Lepas tu dia naik balik semula 210 0.866. Saya ambil tengah-tengah. 240 akan dapat negatif 0.5. Betul kelas? 270 dapat 0 semula. Lepas tu dia naik semula 300 pergi kepada berapa? 0.5. 330 dia pergi 0.866, maksudnya 0.5 dekat sini saya ambil. Dan 360 dia balik kepada 1. Itu cara nak plot. Sebenarnya nilai yang awak perlu apa saja? 1 sini, 0 sini, 270 0, 360 1 balik. 180 negatif 1 ni. Dia akan jadi bentuk macam tu. Macam huruf K. Mana huruf K cikgu? Turun macam tu. K dekat situ. Kalau sin, S. S terbalik. S terbalik sini. Lepas dah plot, apa kita nak buat kelas? Ya, kita akan ni nilai-nilai dia. Jadi kita akan ambil kamu punya pensel dan kita akan sambungkan. Ini tak boleh guna pembaris ya. Tak boleh guna pembaris. Sambungkan. Dia dapat lebih cantik lagi bila kita ada semua nilai-nilai tu. Okey. Cun. Semua dapat? Okey. Ini dalam kita punya
nilai graf bagi Y sama dengan cos X. Boleh kelas? Boleh? Okey. Seterusnya saya akan teruskan dengan nilai bagi untuk melakar graf bagi tangent. Tan. Cik Tan kita ni. Sebelum nak cari, kita akan buat apa? Lengkapkan dahulu dalam kita punya jadual ni. Okey. Jadi dalam jadual ni kalau awak tengok, dia beri pada kita bermula daripada kosong. Jadi gunalah tangent kosong. Tekan dapat kosong. Yang pertama tu dapat kosong. 30 dapat berapa? Tangent 30 kamu akan dapat 0.57735. Janganlah ambil semua. Saya ambil 0.58. Boleh? 0.58. Okey, 60 dapat berapa? 1.73. 1.73. Yes. 90 math error. Betul tak? Math error. Maksudnya dekat sini nilai dia akan jadi infinity. Macam mana nak buat itu cikgu? Kejap lagi. Maksudnya tak ada nilai. Dia akan pergi infinity. Okey. 120. Mari kita kira tangent 120. Dia akan mula dari bawah. Negatif 1.73. Maksudnya dia mula dari bawah. Negatif 1.73. Lepas tu dia jadi negatif 0.58. Betul tak? Okey. Lepas tu 180 dia akan jadi berapa? Kosong semula. Betul kelas? 210 dia ulang balik 0.58. 1.73. Lepas tu dia jadi apa? Infinity. Lepas tu dia ulang balik negatif 1.73, negatif 0.58 dan juga balik kepada nilai kosong. Boleh guna kalkulator. Nak sahkan guna kalkulator. Dia berulang. Masuk graf dia ni akan berulang. Okey, yang pertama, kalau tengok dekat sini, saya akan mula dengan kosong dulu. Okey, kita plot kosong pada 0 darjah, pada 180 darjah dan juga pada 360 darjah dia akan pergi kosong. Saya mula daripada situ dulu. Okey, saya ambil kosong, 180 dan 360. Boleh kelas? Okey, pada kosong. Okey. Seterusnya, kita akan mula dengan 30 darjah 0.58. Okey, mana 0.58 cikgu? Okey, dia berada di atas ni. Di sini 0.5. Atas dia 0.6. Jadi, dia berada tengah-tengah lah. 0.58. Kita ambil tengah-tengah. 60 darjah 1.7. Maksudnya, 1.5 dekat sini. 1.6, 1.7. Jadi, dia berada atas sikit daripada 1.7 tu. Berada atas sikit. 90, dia tak tertakrif. Maksudnya, dia tak akan potong pada 90 darjah, dia akan naik. Okey, dia akan naik. Lepas tu, kita mula pula dari bawah. 120, dia akan jadi negatif 1.7. Okey. Sini negatif 1.5. 1.6, 1.7 dekat situ. Jadi, 120 dia berada bawah sini sikit. Okey. Bawah daripada negatif 1.7 tu. Okey. 150 di sini negatif 0.5. Jadi kita nak negatif 0.58. Jadi dia berada tengah sikit. Tak sampai 0.6 negatif 0.6.
Okey, 240 darjah. Sekejap. Mana saya buat ni? Salah lah. 150. 150, sorry. 150 dekat sini. 180 dia akan pergi kosong. 210 dia akan pergi naik atas balik 0.6 balik. 0.5 ni. 240 dia pergi 1.7. 270 infinity. Lepas tu dia mula balik daripada bawah 300 darjah, 330 dan 360. Jadi awak akan dapat macam ni. Okey. Maksudnya graf dia akan jadi macam mana, cikgu? Okey, graf dia kamu akan mula dari bawah ni naik atas infinity. Jangan pergi 90. Pas infinity. Okey, dari ni pula pergi dia naik infinity lagi. Tak sampai 270. Daripada bawah 360 kita berhenti situ saja. Okey, dia sampai situ saja. Jadi graf dia berbeza daripada graf sin, graf cos. Tangent dia berbeza. Tapi yang penting apa yang kita perlu tahu dekat sini, 0 darjah kosong, 90 darjah infinity, 180 kosong, 270 infinity, 360 mesti kosong. Itu nilai yang perlu kita tahu untuk kita kenal pasti graf tangent kita. Boleh kelas? Boleh? Okey, sekarang kalau kamu lihat kepada nombor 2. Boleh saya teruskan? Tunggu cikgu. Okey. Dia sedang plot. Kita terpaksa tunggu. Saya nak pergi nombor 2. Nombor 2 ni kita akan tengok pada graf dan kita akan jawab soalan dalam nombor 2. Jadual nombor 2 tu berdasarkan graf kita. Tengok graf, lepas tu kita akan jawab. Okey? Boleh? Okey. Melalui lukisan graf, nyatakan maklumat berikut. Okey. Yang ini sebenarnya saya akan tunjuk daripada buku teks pun boleh. Daripada awak punya buku nilam pun boleh. Okey, yang ini boleh tengok muka surat 185. Sekejap ya. Sebenarnya jawapan semua ada dekat sini. Saya ambil dulu jawapan. Saya pergi balik. Copy. Saya pergi balik pada buku nilam. Sekejap ya. Okey, kita jawab satu-satulah. Kita jawab satu-satu dulu. Okey. Mari kita lihat kepada graf sin dulu. Kita nak jawab graf sin dulu kelas. Okey. Apakah nilai maksimum dalam graf sin kita ni? Ni ada jawapan dia dekat sini. Tu. Apa nilai maksimum kita? Yes. Kat sana pun ada tulis 1. Okay. Graf kita ada. Nilai minimum. Negatif 1. Semua pada graf. Ini cara bagaimana kita nak tengok graf ya. Okay. Di manakah kita pintas pada paksi X? Okey, mana nak tahu pintasan? Pintasan paksi X di sini. Jadi yang mana pintas pada 0, 180 dan 360 saja. Kita pintas pada paksi X. Jadi jawapan dia kita akan nyatakan dekat sini 0 darjah, 180 darjah dan juga 360 darjah. Okey. Okey. Di manakah kita pintas pada paksi Y? Mana paksi Y? Ni paksi Y. Paksi Y ada berapa saja? 0,
kosong sajalah. Dia pintas pada kosong saja. Okey. Yang ini kita belum tengok lagi. Apa dimasukkan dengan amplitude? Amplitude sebenarnya kamu, dah disebabkan dia dah tanya, saya terangkan terus di dalam buku teks. Okey. Amplitude ada pada sini. Standard pembelajaran yang seterusnya pada muka surat 187 kelas, buku teks awak. Ini adalah amplitude. Mana amplitude? Ni kelas. Amplitude. Okey, apa maksud amplitude? Amplitude dapat ditentukan dengan rumus nilai maksimum tolak nilai minimum bahagi 2. Ni rumus dia. Nilai maksimum tolak nilai minimum bahagi dengan 2. Awak ada dekat dalam jadual tadi. Okey, mari tengok balik buku nilam. Patah balik ni. Okey. Dia bagi tahu amplitude adalah nilai maksimum. Mana maksimum saya? 1. Tolak dengan nilai minimum negatif 1. Lepas tu dia suruh buat apa? Bahagi 2. Guna kalkulator, 1 tolak dengan negatif 1 akan jadi tambah. So 1 tambah 1 dapat 2. 2 bahagi 2? Ya, itu jawapan dia. 1. Faham? Okey. Kamu kena ada nilai maksimum tolak dengan nilai minimum baru dapat amplitude. Boleh kelas? Okey. Ini bukan Puan Kala. Tu, Kala. Kamu kata nanti Puan Kala pula. Teringat dengan Puan Kala. Okey. Period. Maksudnya period ni. Dia punya tempoh. Ni. Tempoh. Kala tu adalah tempoh. Bukan Puan Kala. Tempoh. Okey. Tempoh tu apa? Baca sini kelas. Tempoh ialah selang satu kitaran lengkap. Jadi kalau kita tengok di sini, okey, untuk graf fungsi sinus berulang bagi setiap selang 360 darjah. Jadi dia lengkap 360 darjah, dia akan lengkap satu tempoh. Satu tempoh. Jadi maksud dia cikgu, kalau kita nak jawab dekat sini, cuba awak lihat. Pada kita punya jadual ni, tempoh bagi lengkapnya ni. Ni graf ni. Graf kita ni. Dia pergi di sini, dia dapat baru separuh tempoh. 180 baru tak cukup. Dia baru dapat separuh. Dia pergi sampai 360, dia baru cukup satu tempoh. Kalau kita sambung lagi, dia akan lebih lah tempoh dia. Jadi maksudnya, untuk dia punya kala di sini, kita akan dapat berapa tempoh dia? Satu sahaja. Di sini akan dapat satu sahaja. Sebab dia 360 baru dia cukup satu kitaran. Satu. Jadi maksudnya dalam tempoh 360 darjah ni, dia akan lengkap satu kala. Kala jadi kamu kata, Puan Kala pula. Tempoh. Lengkap satu tempoh. Okey. Okey, ini selesai untuk scene boleh? Boleh? Okey, saya bawa graf saya ni pergi bawah. Okey, alamak. Sebab kita buat pada graf. Okey, sekarang kita nak jawab pada cos pula. Okey, tengok graf cos. Mana cos? Okey, ni graf cos saya. Saya ambil gambar dulu. Nak jawab sambil tengok rujuk pada kita punya graf. Okey, untuk graf cos dulu.
Graf cos, copy. Pergi balik kepada Nilam. Mari jawab untuk cos kita. Okey, untuk graf cos. Apa yang kita nampak untuk jawab dekat sini? Yang pertama dia nak apa? Nilai maksimum. Pada graf awak dah ada tu. Mana maksimum dia? 1 juga. Okey, 1. Minimum pun negatif 1. Okey. Di manakah dia pintas pada paksi X? Kalau awak tengok dekat sini kelas, dia akan berada pada 90 dengan 270 je. Betul tak? Kelas. Ni, 90 270 je dia pintas pada paksi X kita. Jadi jawapan di sini kita akan letak 90 dan 270. Faham tak? Okey, jadi jawapan dia di sini 90 darjah dan 270 darjah. Okey. Di manakah dia pintas pada paksi Y? Paksi Y kita di sini dia ada dekat 1 dia pintas itu. Okey. Macam mana nak tahu amplitude? Maksimum tolak dengan minimum bahagi 2. Ini pun dapat berapa? 1 juga. Faham bukan main jawab je, kena tahu Okey. Yang ini dia punya color, dia punya tempoh pun 1. Kenapa? Sebab cuba tengok sini. Dia mula daripada 1. Bila dia turun pergi negatif 1, separuh. Dia lengkap 1 kitaran sampai 360 baru cukup 1 tempoh dia. Okey, jadi 360 baru cukup dia punya tempoh. Jadi di sini pohon jawapan dia 1 juga. Okey. Cukup satu kala dia adalah pada 360 darjah juga di sini. Pada 360 darjah juga. Okey, yang seterusnya. Kita nak pergi yang mana pula? Graf Cik Tan kita. Cik Tan ni macam mana Cik Tan kita ni? Dia special. Kenapa special? Untuk graf Tan, kalau awak lihat, dia akan ada tak tertakrif di sini. Okey. Bagaimana kita nak masukkan pada graf kita? Okey, sekejap ya. Okey, kita nak jawab dulu. Yang pertama kita nak nilai maksimum. Cuba tengok maksimum. Dia menuju ke apa ni? Menuju ke arah kecemerlangan. Infinity, tak tertakrif. Itu yang paling maksimum. Infinity lah. Buat 8 baring. Okey. Mana minimum dia? Dia berada di bawah sini. Negatif infinity. Kita tak tertakrif. Okey, tak tertakrif. Okey, di manakah pintasan X? 180. Saya dapat kosong dulu. 180 dan 360. Itu adalah untuk pintasan pada paksi X. Kosong, 180 dan 360 darjah. Okey. Di manakah dia pintas pada Y? Pada kosong ni saja. Paksi Y ni dekat sini juga. Kosong. Kosong darjah. Okey, seterusnya ada amplitude tak? Ada. Infinity. Macam mana nak kira infinity? Ada dalam kalkulator ke infinity? Ada. So, maksudnya tak tertakrif juga. Jadi, kita boleh letak dia dengan nilai kosong saja. Tak boleh. Infinity tak boleh lah.
infinity. Tiada ataupun kita boleh cakap lah tiada amplitude lah. Tiada amplitude. Kita tak boleh nak kira. Kalau kosong boleh kira maksudnya. Tiada amplitude. Okey. Okey, seterusnya apa bawah ni? Dia punya tempoh. Kalau awak lihat dekat sini, kalau kita ambil separuh, kosong pergi kepada infinity. Negatif infinity datang sini dah cukup satu tempoh. Betul tak? Nampak tak? Lepas tu dia ulang balik. Ini, sekejap saya ambil. Ini sebenarnya dia ambil sama juga dengan yang sebelah sini. Betul tak? Lepas tu dia sambung pula yang bawah ni. Maksudnya dalam 360 darjah tu, dia ada dua tempoh dia. Dalam 360 darjah, dalam 360 darjah ni, dia akan ada dua tempoh dia. Dari kosong pergi infinity, dari negatif infinity pergi kosong, 180 tu. Tu satu tempoh. Lepas tu 180 dia naik atas, dia pergi 360. Jadi dua. Maksudnya dia akan ada 180 darjah untuk satu tempoh dia. Satu tempoh dia, ini special. Dia 180 darjah. Yang lain semua cukup 360 darjah, cukup satu tempoh dia. Kitaran. Yang ini dia special. Okey? Dia akan cukup satu tempoh dalam 180 darjah. Okey, saya berhenti untuk kita punya ni 36 minit.